Yang pertama adalah pengenalan. Kelestarian adalah satu usaha untuk mengekalkan dan mengukuhkan sesuatu, yang mana setiap perubahan tersebut mempunyai manfaat kepada masa kini dan masa depan. Seterusnya adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah satu himpunan atau kumpulan bahan yang telah dikumpulkan untuk menjadi bahan rujukan kajian dan juga menjadi rujukan pelajar di masa hadapan. Yang seterusnya adalah bahasa. Bahasa adalah satu sistem simbol bahasa yang mempunyai makna. Bahasa digunakan untuk membuat pernyataan, menyatakan sesuatu dan bertindak sebagai alat penutur antara penutur dan pendengar. Pada keseluruhannya, kelestarian dan dokumentasi bahasa adalah satu proses untuk mengekalkan bahasa yang terdapat di Malaysia untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, yaitu dipindahkan kepada bentuk gambar, video, atau dokumen. Tujuan dokumentasi ini dilakukan adalah untuk mengekalkan Malaysia mempunyai banyak bahasa dan generasi masa akan datang dapat mempelajari bahasa tersebut. Sekian, terima kasih. Beralih kepada Nur Ani Syafira. Nama saya Nur Ani Syafira binti Roshidi, pemegang nombor matrik BA21110065. Saya akan menerangkan 5 objektif kajian ini. Yang pertama, untuk menerangkan konsep dan asal-usul bahasa Jakun. Yang kedua, untuk menerangkan perbezaan bahasa Jakun dengan bahasa lain. Yang ketiga, untuk mengkaji cabaran dalam melestarikan bahasa Jakun. Yang keempat, untuk mengkaji impak penguasaan bahasa Jakun sebagai bahasa pertuturan harian. Yang terakhir, untuk mengkaji usaha pemulihan dan keberkesanannya terhadap bahasa Jakun. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah satu kriteria yang digunakan ke atas subjek tertentu dalam kajian kes. Ada 4 jenis metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, yang kedua adalah sampel kajian, yang ketiga instrumen kajian, dan keempat prosedur kajian. Dan kami telah memilih dua metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian dan kedua adalah instrumen kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian tinjauan. Kajian ini dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persempelan, contohnya tentang kajian kes kami seperti sejarah suku kaum Jakun. Dan instrumen kajian ini adalah berkaitan tentang kami telah merujuk perpustakaan dan juga sumber internet, contohnya Google Chrome dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada latar belakang. Orang asli Jakun yang dahulunya dikenali sebagai orang Hulu. Mereka dipercayai telah lama menetap di tanah Melayu, iaitu sekitar sebelum 5 Masihi lagi. Pada peringkat awal, orang asli Jakun menetap di Johor dan kemudiannya ada di antara mereka yang telah berpindah ke Pahang disebabkan faktor perkahwinan dan penghijrahan. Hal demikian telah menyebabkan bahasa Jakun mulai berkembang kepada banyak subdialek. Maka tidak hairanlah mengapa orang asli Jakun yang tinggal di Johor tidak dapat memahami dialog yang dituturkan oleh orang asli Pahang meskipun mereka berasal dari suku yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Hakim bin Mahdi akan membentangkan tentang sejarah bahasa Jakun dan status bahasa Jakun. Jika melihat kepada sejarah bahasa Jakun, kita melihat kepada suku kaum itu sendiri. Suku kaum Jakun ini berasal daripada Kepulauan Sulawesi dan Irian Jaya Indonesia. Jika kita melihatkan suku kaum Jakun ini sangat dikenali disebabkan oleh perbuatan mereka yang suka merompok kapal dagang daripada Inggeris, Belanda dan juga Portugis. Agama yang dianuti oleh suku kaum Jakun ini, mereka masih mengamalkan kepercayaan animisme. Dan mereka juga percaya bahawa sekiranya mereka melanggar pantang larang, kampung mereka akan dilanda dengan bencana. Seterusnya kita melihat kepada status bahasa Jakun itu sendiri. Bahasa Jakun ini diwarisi sejak turun-temurun dan mempunyai dialek yang berbeza. Menurut sumber, ada 2 dialek yang berbeza yang
daripada bahasa Jakun ini. Dan bahasa Jakun ini merupakan bahasa rasmi yang digunakan oleh orang Jakun. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, apa-apa yang dituturkan oleh orang Jakun ini mempunyai matlamat yang hendak disampaikan kepada orang yang dia berkomunikasi. Ya, orang Jakun ini sangat sayang dengan bahasa mereka, iaitu bahasa Jakun, dan mereka meletakkan bahasa mereka pada tahap yang tertinggi. Dan orang Jakun juga sangat mengutamakan adab dalam bertutur, dan mereka tidak suka sekiranya bahasa mereka dipersendakan oleh orang lain. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Muhammad Zarawi akan membentangkan persamaan bahasa Jakun dengan bahasa Melayu. Sebagaimana kita tahu, bahasa Jakun dengan bahasa Melayu memiliki persamaan antara keduanya, tidak kira dari segi bentuk perkataan, makna, intonasi, ejaan dan sebagainya. Hal ini berkaitan kerana mereka dikenali sebagai Melayu Proto, yang mana disebabkan oleh kehidupan mereka yang hidup berhampiran dengan orang Melayu, serta mempunyai adat resam dan kebudayaan yang juga hampir sama dengan masyarakat Melayu. Selain itu, ini adalah contoh perbandingan kosakata dasar bahasa Jakun dengan bahasa Melayu Purba, iaitu kosakata pertama kanan dan bahasa Jakun kanon dan bahasa Melayu Purba kanan, dan seterusnya merah, mirah, miraah, ekor, iku dan ikur. Dapat kita lihat bahawa bahasa Jakun dan bahasa Melayu Purba tergolong dalam kumpulan keluarga bahasa kerana kebanyakannya hampir sama dengan kosakata bahasa Melayu Purba, terutama sekali dari aspek fonologi. Tambahan daripada itu, ini adalah contoh ayat bahasa Jakun, iaitu bosok betul bau baju kau ya, yang bermaksud busuk benar bau baju awak. Oleh itu, bahasa Melayu Purba dan bahasa Jakun ini dikatakan kerabat keluarga bahasa kerana banyak persamaan antara keduanya, tidak kira sebutan, makna, ejaan, malah intonasi perbualan juga hampir sama gayanya walaupun tidak keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Daniel Aiman bin Rezal. Kita teruskan perbincangan kita kepada cabaran bahasa Jakun dalam menghadapi kepupusan. Yang pertama, bilangan komuniti masyarakat orang asli suku Jakun begitu kecil. Terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat suku Jakun itu kecil, adalah disebabkan bentuk muka bumi yang didiami oleh mereka yang begitu jauh dari kawasan pentempatan umum ataupun kawasan bandar, dan ini menyebabkan bahasa Jakun tersebut hanya dipertuturkan dalam kalangan mereka sahaja. Yang kedua ialah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM tidak mengangkat isu
Oke, seterusnya merupakan kepentingan penguasaan bahasa asli yaitu jakun dalam kehidupan seharian. Sebelum kita bergerak kepada kepentingannya, jakun ini merupakan kaya dengan pelbagai budaya, pantang larang, kepercayaan, dan amalan kesehatan, serta memiliki nilai hidup yang berkait rapat dengan alam sekitar. Kepentingan pertama yang dapat diperoleh ialah mengeratkan perbedaan kaum. Kenapa? Dalam konteks masyarakat majmuk seperti masyarakat Malaysia, penguasaan bahasa lain selain bahasa ibunda sendiri merupakan tuntutan sesama. Melalui kepelbagaian bahasa yang kita kuasai, menggalakkan kita untuk memahami bahasa kaum tersebut selaras dengan konsep satu Malaysia. Selain itu, bahasa dan komunikasi merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Melalui kajian yang lepas, yang pernah dilaksanakan bahawa berkemungkinan cara komunikasi orang asli jakun terdahulu dan sekarang memiliki perbezaan yang ketara. Namun, akibat peredaran masa tersebut, masyarakat orang asli jakun kini memiliki pendidikan sehingga peringkat tinggi. Dan dalam masa yang sama, bahasa jakun kian berkembang dari semasa ke semasa. Seterusnya, penguasaan bahasa asli jakun ini menggalakkan kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan baharu. Hal ini kerana umum mengetahui bahawa komuniti jakun memiliki dua jenis dialek yang berbeza berdasarkan kawasan, iaitu kawasan daerah Mersing dan kawasan kota tinggi. Begitu juga diikuti dengan Segamat. Perbezaan tersebut dapat dilihat daripada kosakatanya dan intonasi perkataan tersebut. Akhir sekali, kepentingan penguasaan bahasa orang asli jakun ini memupuk kita untuk mengamalkan budaya berbudi bahasa. Hal ini kerana masyarakat orang asli jakun amat mencintai akan bahasa ibunda mereka. Hal ini kita hendaklah menghormati bahasa mereka dan seperti mana mereka menghormati bahasa kita. Walaupun penggunaannya dan intonasinya agak berbeza daripada cara kita, namun ia menggalakkan kita untuk bersikap lebih terbuka menerima benda baru. Walaupun bahasa orang asli jakun memiliki persamaan dan perbezaan tersendiri, namun bahasa tersebut memiliki keunikan yang tersendiri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanizan bin Ongkang. Saya dari grup 6 ingin membentangkan tentang usaha pemulihan dan keberkesanannya terhadap bahasa jakun. So, antaranya adalah peranan warga akademia bertujuan mengenal pasti kadar keciciran pelajar sekolah dalam kalangan orang asli, mengenal pasti punca atau sikap murid kaum asli terhadap pelajaran, misalnya adalah bertujuan mencari jalan meningkatkan kualiti pendidikan orang asli dan bahasa mereka. Untuk mengenal pasti latar belakang pendidikan orang asli dan memperkasa ilmu yang ada untuk kelestarian bahasa mereka.
Yang ketiga, aktiviti pendidikan komuniti dijalankan dengan membentuk kurikulum dan bahan pengajaran yang bersesuaian dengan orang asli. Yang keempat, projek pendidikan dalam komuniti ini adalah sekolah berkonsepkan persekitaran komuniti atau disebutkan juga tailoring education. So peranan yang seterusnya adalah peranan pembangunan komuniti orang asli. Ini adalah usaha ke arah meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti. Yang kedua, masyarakat orang asli akan mengalami perubahan sosial apabila mereka membentuk hubungan dengan masyarakat luar. So maksudnya masyarakat luar dapat memahami bahasa mereka. So yang ketiga, pengaruh unsur-unsur politik yang turut sama menyumbangkan ke arah perubahan corak hubungan orang asli dengan pemerintah dan masyarakat umum. Sekian saja, itu saja dari saya. Terima kasih.